Assalamualaikum, saya Syazwan daripada Nuri Group. Kita ada nak review satu kenderaan yang baru daripada Perodua dan sangat menarik, iaitu the all new Azia, yang mana kereta ini adalah yang amat dinanti-nantikan kerana kos, efficient, fuel dan kesemua tu akan saya ceritakan sekejap saja lagi. Model Azia didatangkan dengan 4 spek, iaitu G, X, SE dan Advance. Yang mana ada depan mata kita sekarang ni adalah model Advance dengan warna baru. Kesemua model Azia yang baru hadir dengan enjin 1.0 dan 3 silinder. Enjin masih sama tetapi menggunakan sistem gearbox yang baru, iaitu menggunakan sistem CVT yang mana menggantikan sistem gearbox enjin yang lama, yang mana memberikan penjimatan yang sangat memuaskan kepada pelanggan-pelanggan kita, iaitu penggunaan minyak untuk kenderaan ini sehingga 27 km per liter. Kereta ini menghasilkan horsepower setinggi 67 horsepower dan juga 91 Nm torque, yang mana setakat ini Perodua masih belum memberikan kata putus lagi untuk membuatkan transmission manual. Tetapi insya-Allah ada berita baik, kemungkinan akan dilancarkan juga model manual. Harga baru Perodua Azia ini telah meningkat sedikit berbanding yang lama. Biasalah, benda baru mesti harga pun baru. Okey, bermula dengan model yang paling murah, iaitu model Azia G berharga RM39,920. Azia X RM41,375, Azia SE RM45,485, Azia Advance yang tertinggi berharga RM51,123. Jadi, apa pendapat kamu tentang harga Perodua yang baru ni? Sila komen di bawah. Jadi, ni adalah kunci baru Azia yang mana sangat menarik. Dan juga sebelum saya bermula, tolong like, share dan tekan loceng untuk mendapatkan info yang lebih lanjut tentang kenderaan ini dan kenderaan-kenderaan yang akan kita review di lain kali. Mendapatkan desain baru dan juga chassis baru seperti mana Ativa dan Alza baru, yang mana keseluruhan kejuruteraan menggunakan teknologi DNGA. Dan kalau kita tengok daripada luaran, lampu diberi DRL LED yang mana hanya terdapat pada model Ativa dan Alza yang baru. Sangat premium kan? Jadi kalau kita tengok bahagian hadapan ni, ada logo Perodua yang besar dengan warna chrome, dan ni black matte, dan yang di bawah ni kita nampak macam glossy black kiri dan kanan, kerana ini adalah model yang telah dipasangkan dengan aksesori gear up. Dan kalau kita tengok bumper di bahagian hadapan ini berbentuk X kiri dan kanan yang menambahkan lagi karakter sport pada kenderaan ini. Okey, di bahagian tepi pula kita tengok rem didatangkan dengan saiz 14 dengan warna silver, satu tone sahaja. Dan juga yang paling menarik sekali, ada smart entry untuk kereta ini, yang mana untuk masuk ke dalam kenderaan tanpa menggunakan kunci. Dan juga di bahagian kiri ni kita perasan ada door visor yang mana daripada aksesoris gear up, dan juga di bawah pun warna black matte juga aksesori gear up, yang mana model yang asal tidak ada body kit yang tepi macam ni, melainkan anda memiliki aksesori gear up. Dan kalau kita tengok lekuk di bahagian tepi ni yang menambahkan ciri-ciri sport dan menarik pada kenderaan ini, dan juga line yang di belakang ini juga mempunyai lekuk yang menarik. Dan jom kita tengok bahagian belakang. Kita tengok daripada bahagian belakang ni, lampu agak kecil daripada Myvi. Dan juga kalau kita tengok bahagian atas ni, spoiler sangat cantik dan bentuk-bentuk lekuk yang memberikan ciri-ciri futuristik dan segar berbanding dengan model lama. Kita dah selesai review bahagian luaran. Jom kita review bahagian dalaman pula. Kalau kita tengok seat ni, desain yang sangat menarik, iaitu warna hitam dan merah, yang mana desain yang grow up yang sangat cantik
tidak sangka pada model ni ada boleh buat aksesoris yang cantik macam ni. Kalau kita tengok kulit balutan di bahagian steering dan juga butang kawalan di bahagian kiri dan kanan, dan ada butang power juga untuk model ni. Sangat menarik. Dan kalau kita tengok di bahagian gear knob, ada hiasan kulit di bahagian gear knob dan juga bahagian tengah, dan di tepi ni ada hiasan carbon fiber fake. Dan juga kalau kita tengok di bahagian hadapan, dashboard amat futuristik dan luas. Kalau kita tengok sini, infotainment berbentuk tablet yang mana saiz 17 inci, dan di bahagian tengah ini meter cluster fully digital yang mana boleh dilaras desainnya sehingga 4 kedudukan yang mana mengikut kesesuaian anda. Kalau kita tengok di bahagian bawah ni ada pengawalan penghawa dingin yang mana di sini adalah penghawa atau suhu, dan sini pas, dan yang paling menarik ada 2 memori untuk penghawa dingin di sini. Kalau kita tengok di sini, Azia masih menggunakan handbrake yang mana kalau nak buat drift tu boleh lah. Tapi kena fikir keselamatan juga. Untuk ruangan di bahagian belakang, seat dalam keadaan driving mode untuk saya, dan bila saya duduk di belakang masih ada ruangan kaki yang selesa, dan bumbung pun agak selesa yang mana ada ruangan dalam 3 jari lagi di mana ketinggian saya 175. Dan yang paling menarik sekali, di bahagian belakang ni ada headrests yang boleh laras mengikut ketinggian anda dan kesesuaian anda. Dan di bahagian belakang kalau kita tengok di sini ada untuk tempat menyangkut barang yang mana maksimum tampungan hanya 3 kilo sahaja kiri dan kanan, dan di bahagian ini tepi bahagian pemandu sama juga iaitu sehingga maksimum 3 kilo sahaja. Jadi senanglah makanan, barangan untuk letak di bahagian belakang. Azia di bahagian boot belakang menggunakan button elektronik iaitu di mana senang untuk akses boot belakang. Interior kita dah tengok, exterior pun kita dah tengok. Cuma apa yang anda rasa tentang kekurangan yang ada pada model ni? Kalau bagi saya rasa first, dia tak ada armrest. Jadi masa memandu tu penatlah sikit. In case bukan kata untuk travel, just kalau dalam traffic light ke apa rasa macam nak rehat sikit tu, kena static sikit. Yang kedua, connection untuk multimedia system tu hanya support Bluetooth dan HDMI sahaja. Apple CarPlay dan Android Car tak ada. Dan satu lagi, kereta yang keluar ini adalah 1.0 NA. Tidak seperti mana yang digembar-gemburkan 1.0 Turbo, yang mana ramai yang mengharapkan power yang lebih dan performance lagi tinggi. Kebanyakan kekurangan yang ada pada model Azia ni adalah untuk membuatkan Azia value for money. Dan juga walaupun ada kelemahan, ada juga benda yang saya suka dengan model ni. Jadi kalau kita tengok, space seat lebih lebar, selesa dan lebih lembut. Dan juga kalau kita tengok ni, masih dikekalkan lagi tempat untuk meletak barang. Dan kita sendiri tahu Pro 2 daripada dulu lagi kompartmen untuk letak barang memang banyak, kiri, kanan, belakang. Dan juga bahagian seat untuk penumpang belakang agak selesa, yang mana daripada tadi saya tunjuk video kedudukan kaki dan kedudukan kepala berbaloi dengan harga yang dibayar oleh pelanggan. Dan kalau kita tengok, satu lagi kelebihan yang menarik, dengan harga yang ditawarkan dan juga dengan aksesori yang diberi oleh Pro 2 sangat berbaloi untuk duit anda. Mana nak cari CC 1.0 harga bawah 60,000 tapi komplit dengan features safety. Macam mana? Anda rasa berbaloi tak dengan harga yang ditawarkan oleh Pro 2 dengan aksesoris dan juga teknologi yang ada pada kenderaan ini? Jadi, jika anda berminat dengan video kami, dan tolong like, share dan subscribe video ini. Sekian, terima kasih.